Hai, okay. Jadi murid-murid boleh cuba buat dulu soalan ini. Okay, tak susah sangat. Kalau antara soalan 9, 10 mungkin saya akan pilih soalan 9. Okay, seperti yang carbon. Tapi tak ramai belajar suka seperti yang carbon ini. Okay, tapi tak apa, dia senang dapat markah sebenarnya. Okay, kita analisis soalan dulu. Raja menunjukkan bagaimana ethanol dihasilkan daripada alkena W. Okay, alkena nak tukar kepada ethanol melalui proses apa? Tambah air, campur air, betul, campur air. Okey, jadi nama proses dia adalah penhidratan, hydration. Penhidratan, ini nama proses dia. Dia tambah air, dia akan menjadi ethanol. Okey, dan ethanol akan melalui chips porcelain dan yang dipanaskan. Okey, sebenarnya ini proses apa tahu? Chips porcelain ini adalah dia akan menyerap air. Dia menyerap air, buang air pula. Jadi nama proses dia penterhidratan. Jadi akhirnya ethanol ini akan tukar balik kepada betul, alkena. Boleh. Jadi ini suhu tekanan dia adalah proses penhidratan menghasilkan alkohol, dan alkohol dia diserap air, dia buang air, tukar balik alkena. Okay. So, kita tengok soalan dia. Namakan alkena W. Okay, jadi ethanol, maka sebelum menjadi ethanol, dia adalah ethena. Nyatakan formula molekul dia, ethena C2H4. Tuliskan bersamaan kimia, ethena C2H4. Dia campur dengan air dan menghasilkan ethanol, C2H5OH. Ini formula ethanol. 4 markah. Okey, jadi nyatakan 3 sifat kimia untuk ethanol dan sepatian Q. Sepatian Q sebenarnya adalah ethena lah. Okey, dia tukar balik kepada alkena. Okey, sifat kimia alkohol ada 4, kita tulis 3 cukup, dia minta 3 je. Okey, ethanol boleh menjalankan pembakaran, boleh menjalankan penoksidaan, dan boleh menjalankan tindak balas penterhidratan ataupun tindak balas penesteran dengan bertambah kepada asid karboksilat. Okey, ini sifat kimia alkohol, ethanol. Manakala sifat kimia untuk sepatian Q ataupun alkena ataupun ethena adalah sama juga menjalankan tindak balas pembakaran, dan dia boleh menjalankan tindak balas penhidrogenan, boleh menjalankan tindak balas penhidratan, penghalogenan, penpolimeran. Banyak sifat kimia untuk ethena. Okay, dia banyak sifat kimia sebab dia ada ini ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okay, jadi 6 markah belajar untuk ini kena hafal sikit lah. Sifat kimia alkohol dengan ethena. Okay, kita teruskan dengan 10 markah. Banyak. Okay, ini pernah keluar 2 kali dalam bukan baru-baru ni lah, pernah keluar. Okay, jadi ini menghasilkan ester, tindak balas dia dinamakan pengesteran dengan menamakan nama satu asid karboksilat. Jadi cikgu guna asid karboksilat, asid propanoid. Okay, terangkan satu eksperimen untuk menghasilkan ester. Pada jawapan anda, nyatakan pemerhatian berbawangi, very simple. Formula structure, kena lukis formula structure je, dan nama ester yang terhasil. Okay, asid karboksilat yang saya gunakan adalah asid propanoid. Okay, jadi markah pertama, sukat dan tuang 2 cm padu asid propanoid ke dalam tabung tidik. Ingat, mesti guna tabung tidik. Tak boleh guna tabung G kerana nanti kena panaskan. Okay, dan tambah lagi alkohol 2 cm padu ethanol ke dalam asid. Tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat sebagai mungkin. Akhirnya panaskan campuran itu. Okay, pemerhatian berbawangi, nama ester. Kita guna ethanol, maka nama dia etil. Propanoid modify sikit menjadi propanoate. Okay. Dan formula structure dia propanoid, jadi propanoid, jadi prop 3, 1, 2, 3, COOH. Jadi H kita keluarkan, sambung kepada ethanol. Ethanol ada berapa C? 2, betul? 1, 2, 2 C. Lepas itu penuhkan C dengan H. 1 C 4 tangan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tambah lagi lah. Dan seperti ini. Tapi tak apa, cuba 1 markah je.
IQ-nya sepatutnya dia minta kamu tulis persamaan kimia baru cukup 10 markah. Okay, jadi kalau persamaan kimia dia, saya lebih suka tulis yang asid karboksilik dulu, minta maaf. Okay, jadi propanoid, asid propanoid, formula dia campur dengan etanol. Okay, ini ester dia, salin semula semua ini saja. Copy, paste, sama nampak? Dan sambung kepada etanol menjadi etil. Dan air dihasilkan. Okay, jadi ini asid karboksilik sama dengan konsep ini. Depan di sini adalah asid karboksilik. Okay, baik, selesai soalan 9. Kita teruskan dengan soalan terakhir, soalan 10 berkaitan dengan redox. Wah, belajar pun pening dua subtopik ini. Sebatian karbon dengan redox. Belajar takut sikit. Tapi tak apa, kita cuba. Kita cuba. Dua-dua topik ini sebenarnya senang dapat markah kalau baca lah. Kalau baca. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan mengapa peneutralan bukan redox dari segi nombor penoksidaan. Okey, jadi contoh yang saya pilih adalah NaO dengan HCl paling simple. Jadi ini contohnya, bukan tindak balas redox. Okey, kenapa? Terangkan. Kerana nombor penoksidaan sebelum tindak balas, kita boleh senaraikan setiap nombor penoksidaan sebelum tindak balas. Na positif 1, Cl negatif 1, O negatif 2, H adalah H plus positif 1. Dan nombor penoksidaan selepas tindak balas. Selepas tindak balas, apakah nombor dia? Sama. Salin semula je, sama. Jadi kesimpulannya, nombor penoksidaan untuk semua unsur adalah kekal, tidak berubah. Maka dia bukan tindak balas redox. Okey, senang, 4 markah. Okey, jadi ini tak pernah keluar. Okey, SPM. Ini adalah untuk menyiasat kereaktifan logam JK dan magnesium terhadap oksigen. Logam yang berbeza dipanaskan berturutan. Okey, ini perbejal kalium manganat 7 dipanaskan untuk menghasilkan gas oksigen. Kapas kaca adalah diletak di sini supaya dua bahan ini tidak tercampur menghasilkan letupan. Dan kita panaskan sebut logam, tengok nyalaan dia. Okay, di bawah adalah pemerhatian. Okay. Terbakar dengan terang. Terbakar dengan sangat terang. Ini magnesium paling reaktif. Dia sangat terang. Yang ini kedua lah. Yang ini membara malap. Ini paling bawah sekali. Okay, ini ada. Ini very good. Panas kuning, sejuk putih. Apa itu? Cadangkan logam J. Logam J, zinc, betul. Zinc, dia dipanaskan menjadi zinc oksida. Jadi zinc oksida, panas kuning, sejuk putih. Yang ni hitam-hitam. Apa yang hitam-hitam? Ingat tak? Cuprum, yes. K adalah cuprum. Bila dia dipanaskan, dia menjadi cuprum 2 oksida. Jadi, dia warna hitam. Okay. Dan dia letak di bawah, cuprum letak di bawah dalam siri kereaktifan, maka dia membara dengan malap. Okay, akhirnya, susunkan J, K dan magnesium dalam urutan kereaktifan menaik. Jadi yang paling bawah adalah K, cuprum, tengah-tengah adalah J, yang paling atas adalah magnesium. 1 markah. Okay, dengan menggunakan salah satu daripada tindak balas, terangkan maksud tindak balas redox. Jadi, cikgu gunakan yang magnesium punya, Mg, dibakar dalam udara bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Dan seimbang, kena letak 2-2. Okey, dan kita boleh menentukan nombor penoksidaan dulu. Ini adalah positif, persorangan kosong. Ini pun kosong. Ini MgO, dia berkahwin dengan O, Mg berkahwin dengan O, jadi dia sekarang ada nombor penoksidaan. Okey, macam ni, Mg positif. Jadi, kosong menjadi positif 2. Magnesium mengalami penoksidaan. Kerana nombor penoksidaan magnesium bertambah dari kosong kepada positif 2. Manakala O2 ini mengalami penurunan. Kerana nombor penoksidaan oksigen berkurang dari kosong menjadi negatif 2. Akhirnya, redox adalah maksudnya pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey? Full stop.
3 maka. Okey, akhir sekali, tube U. Anda dipekalkan dengan radar berikut, tube U, galvanometer, wire, penyumbat getah, penitis, elektrod karbon, kaki retort bersama pengampit, bersama pengampit. Okey, cadangkan bahan kimia yang sesuai dan huraikan satu eksperimen untuk mengesahkan pernyataan ini. Okey, jadi Ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan yang baik. Kalau dia ejen penurunan, maka dia menjalankan penoksidaan. Okey, kita kena cuba faham soalan dulu. Dia kata dia adalah ejen penurunan yang baik, maka dia menjalankan penoksidaan. Jadi kalau penoksidaan maksudnya Fe2+ ini dia akan bertukar kepada Fe3+. Okey, barulah kita panggil dia sebagai penoksidaan kerana positif 2 akan menjadi positif 3 bertambah. Okey. Jadi apakah bahan kimia yang boleh digunakan untuk menukarkan Fe2+ kepada Fe3+? Ada 4 bahan kimia yang boleh tukarkannya. Okey, iaitu ejen penoksidaan yang kita boleh gunakan adalah air, saya paling suka guna air bromin ataupun air klorin. Kalau tak ada, terpaksa juga baru kita guna larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dichromate 6 berasid. Kalau terpaksa. Kalau tidak, paling senang kita guna air bromin lah. Paling senang. Okey, jadi 4 bahan kimia ini adalah ejen penoksidaan. Dia boleh menukarkan Fe2+ bertukar kepada Fe3+. Okey, jadi ini konsep asas yang belajar mesti menguasai dalam soalan C ini. Okey, jadi yang lain baca soalan saja. Boleh tengok jawapan, boleh salin jawapan saja. Lukis gambar tube U, ini asid sulfurit, air bromin, larutan ferrum 2 sulfat, elektrod karbon, galvanometer dan wire penyambung. Nak label pun boleh. Okey, prosedur ada 5 je. Tuangkan asid sulfurit ke dalam tube U. Dengan belahan, masukkan air bromin ke dalam lengan kiri tube U. Kemudian dengan belahan juga ataupun dengan menggunakan penitis, masukkan larutan ferrum 2 nitrat. Okey, minta maaf. Ferrum 2 sulfat lah kat sini kita guna. Boleh? Nanti soalan guna sulfat ke apa? Okey, betul. Boleh. Ferrum 2 sulfat. Dengan belahan, masukkan larutan ferrum 2 sulfat ke dalam lengan kanan tube U. Celupkan elektrod karbon ke dalam setiap larutan dan sambung. Sambung ke mana? Sambung kepada galvanometer. Akhirnya catatkan perhatian ataupun radar sini dibiar selama 20 minit. Okey, jadi kita jangan malu-malu. Tulis apa yang murid-murid tahu. Tulis je. Walaupun kadang-kadang tidak diminta. Contoh pemerhatian, nyatakan saya lebih suka guna air bromin, jadi warna perang menjadi tak berwarna. Manakala untuk larutan ferrum 2 dia adalah warna hijau, akan menjadi ferrum 3 yang warna perang. Dan persamaan setengah tulis dan tunjuk proses, tak ada masalah. Fe2+ menjadi Fe3+. Dan penurunan adalah bromin, formula dia Br2 tambah 2E menghasilkan 2 biar negatif. Harap belajar sudah hafal bersamaan setengah yang ni. Okey, akhirnya ion Fe2+, tertinggal plus. Minta maaf. Ion Fe2+ mengalami penoksidaan kerana positif 2 menjadi positif 3, nombor bertambah. Terangkan juga kalau nak, terangkan kenapa dia penoksidaan. Jangan tulis banyak sikit, tak apa. Okey, air bromin ataupun Br2 mengalami penurunan 10 markah. Okey, jadi rasanya selesai. Soalan, okey. Baik, itu saja tube U. Salah satu eksperimen yang sangat famous juga dalam peperiksaan SPM. Jadi tak susah sangat prosedur dia. Harap belajar boleh ingat, terutamanya proses penoksidaan dan penurunan. Okey, itu saja untuk minggu ini set 2. Sekian, terima kasih.